Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya nak buat satu tutorial memandu kereta manual untuk siapa yang tak pernah bawa kereta manual dalam hidup dia. Jadi insyaAllah dengan tunjuk ajar daripada saya ni dapatlah membantu anda macam mana nak memahami konsep bawa kereta manual. Jadi asas memandu pertama ialah pakai tali pinggang keledar dahulu, pakai tali pinggang keledar. Kemudian kedudukan memandu kena betulkan ke depan, ke belakang sampai steering ni dekat bahagian sini, jarak dia. Okey. Ya. Seat tegak tau, tak boleh bersandar ke belakang. Kaki pun selesa, ada ruang untuk tekan brake semua tu, Helento ke apa ke. Helento tak perlu belajar lagi. Untuk orang yang first time nak bawa kereta manual Okey, kereta BMW lama ni gear undur dia ke kiri, kena tolak lu di atas. Biasa masuk gear undur ni dia akan bising lah. Ada satu alarm bagi nak beritahu dalam keadaan mengundur. Pegang steering pukul 3 dan pukul 9 Kalau dulu macam ni, sekarang macam ni. Takut macam ni bahayanya kalau airbag meletup, dia kena kat sini. Kalau kat sini airbag meletup ke sini itu sebabnya kena pegang steering pada pukul 3 dan pukul 9. Kalau masa parking atau undur tak kisah pegang apa pun. Okay, masuk gear 1. Biasanya nombor gear ada terpapar lah dekat tombol gear tu kan. Dia biasa dalam dipanggil bentuk H pattern, huruf H 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kita sampai 6 gear. Performance kan biasa sampai 6 kelajuan. 6 kelajuan hadapan dan 1 kelajuan undur lah. 1 kelajuan undur pula, 1 gear undur. Jadi saya akan cari satu tempat. Okey, kat sini okey kot. Senang saya nak ajar Benda pertama ialah masuk gear 1. Okey, sekarang neutral. Neutral macam ni lah. Lepas clutch tak ada lah, dia punya tak tangkap lah. Jadi ni benda ni clutch yang saya kaki kiri saya ni. Ni clutch. Okey, tekan clutch, maksudnya kita nak masukkan gear 1, kita kena tekan clutch ni sampai habis. Dekat sini masuk gear 1. Okay, cuba lepaskan clutch tanpa tekan throttle sampai kita bergerak sedikit, baru tekan throttle ni sikit-sikit. Lepaskan, macam tu. Dia kena balance lah. Benda ni memang kena perlu latihan lah. Masuk gear, tekan clutch, masuk gear 2. Okay. Jadi kalau macam nak cross sempau, masuk gear 1 lah. Tangan masih pada pukul 3 nampak tangan saya. Jadi steering ni kalau kita dah belok, kita lepaskan, dia akan tegak. Nampak? Dia akan automatik tegak. Dia tak perlu kita nak dah belok, nak tegakkan balik. Dia secara automatik. Sebab kereta kita dah macam membantu untuk menegakkan steering. Jadi saya akan buat satu pusingan. Sekarang masuk gear 2 Jadi setiap gear ni dia tak boleh lah macam kelaju rendah masuk gear 3, gear 4. Kelaju rendah masuk gear 1 atau 2. Okey. Baik, saya nak masuk gear 3 sekarang ni. Kelajuan masuk 50 km sejam, tekan clutch, masuk gear 3, baru lepaskan. Macam tu je. Benda ni perlukan latihan. Dia taklah macam sehari terus pandai kan. Jadi at least asas tu ada. Nak masuk, sempang, signal kanan, make sure rear mirror, side mirror semua dah dibetulkan ikut mata anda Relax. Mata pandang hadapan. Jangan nak tengok meter pula. Nak tukar gear ikut meter tak ada. Dia ikut rasa je sebenarnya. Tekan clutch. Make sure kedudukan seat anda ni, kalau nak tekan clutch ni sampai habis tau. Maknanya seating tak boleh jauh. Kena dekat sebenarnya dengan steering. Sebenarnya kena dekat lagi. Nampak? Bila dekat dengan steering, kita dapat mengawal kereta dengan lebih baik sebenarnya. Jangan duduk bersandar ke belakang dan badan kena tegak sebenarnya dalam memandu ni. Dan paling penting pakai kasut, bukan pakai selipar.
Sekarang saya di gear 4 nampak. Kebiasaannya macam kancil dulu saya ada memiliki dua kancil dan 6.0 ada 4 kelajuan je. Dan ni ada 5 kelajuan. Dan ada kereta performance sampai 6 kelajuan. Jadi teknologi manual ni dia dah lama dah, sejak permulaan zaman kereta dimulakan lagi tahun 1920-an lagi. Sehinggalah tahun 2020 ni ada lagi permintaan kepada kereta manual sebab ada banyak sebab dia membantu kita menjadi pemandu yang lebih peka dan lebih cekap. Dan untuk kenderaan komersial memang manual lah. Jarang ada kenderaan komersial guna auto lah. Dia ada satu teknik namanya blipping tau. Saya tak tahu bahasa Melayu dia apa. Dia panggil blipping ataupun rev match. Tengok saya tekan clutch. Nampak tak? Saya pump sekali. Ada lagi teknik double clutch. Yang ni macam saya nak slowkan kenderaan, tapi saya nak pastikan enjin tu tak tersenggut-senggut bila drop. Jadi benda tu dia namanya blipping ni untuk melindungi enjin dan gearbox sebenarnya. Tak adalah terus masuk clutch dia tersenggut-senggut nanti. Nanti saya akan buat demo tempat yang selamat untuk demokan macam mana dia masuk clutch tersenggut-senggut. Yang tangan saya masih lagi pukul 3 dan pukul 9. Dia kalau berlatih maknanya berlatih supaya kereta tak tersenggut-senggut. Kalau ada cawan air tu kan, letak cawan air, ada tengok air tu, kalau tak tumpah tu bagus lah tu. Dia sebenarnya membawa kereta ni adalah satu seni sebenarnya untuk memastikan pemanduan tu smooth. Orang duduk belakang pun tak pening. Kalau kita memandu kereta tersenggut-senggut, orang belakang pening. Dan salah satu teknik ialah memandu kereta manual ni dapat membantulah untuk menjadikan anda seorang pemandu yang cekap lah dan smooth. Macam ni kan, naik bukit tak perlu nak tukar gear 4. Maksudnya kita masuk gear 3 lah. Ada ketika macam naik bukit kena guna gear rendah lah. Jadi kaki kiri sentiasa kat clutch ataupun boleh rehat lah kalau ke highway. Brake guna kaki kanan. Saya akan pergi satu tempat bagaimana naik bukit. Cara paling senang nak naik bukit. Tekan clutch, lepaskan. Dia tak perlu tengok pun, dia rasa je sebenarnya. Kita hanya melihat pada mata. Sebab kalau ada hafal dia tak perlu tengok pun sebenarnya. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Dah itu je. Tak payah pening kepala. Pertama mulakan dengan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Belajar imbang clutch. Nampak tak? Saya drop gear je, mesti saya pump minyak. Dia panggil teknologi tu, teknik tu dipanggil blipping. Kita turun bukit. Brake, kaki kanan. Lepas tu nak perlahankan kereta, tekan clutch. Nampak tak? Dia tersenggut-senggut kan. Yang tu saya tak suka guna drop gear tanpa blipping. Dia menyebabkan orang belakang atau penumpang anda pening, nanti tersenggut. Kalau zaman dulu kereta lama dia kena panggil double clutch. Nampak? Macam ni lah blipping. Dia akan menyebabkan kereta anda smooth. Seronok orang naik dengan anda. So dekat JPJ ni satu ujian naik bukit dah kan. Saya mengambil ujian kereta tahun 1995. S94 lepas SPM. Naik bukit ni lah yang tak ada tempat nak berlatih. Jadi sekarang ni saya naik bukit kat sini. Okay. Biasanya mestilah tarik handbrake. Okay. Tarik handbrake. Lepas tu tekan clutch. Masuk gear 1.
Jadi tunggu kereta tu bite, tekan throttle sikit je, lepaskan clutch sikit, lepaskan handbrake. Nampak? Macam tu je. Dia kena imbang minyak dan clutch. Clutch ni adalah rakan baik anda. Dia nak jadi tukang imbang sebenarnya. Jadi saya lepas ni saya akan demo memandu kereta manual di kawasan yang sibuk dengan parking kereta. Ataupun kita lalu kawasan bonggol-bonggol lah kan. Sebab semua orang akan bermula dengan kereta manual, InsyaAllah lah kan. Macam saya bermula dengan kereta manual sebab parents saya memang semuanya manual zaman dulu, tak ada kereta auto. Jadi parents zaman sekarang ni kebanyakannya kereta auto. Jadi bila jumpa kereta manual punya risau kan, boleh ke bawa manual kan. Bawa manual ni dia untuk orang yang suka performance dan menjimatkan minyak. Sebab dia 30% lagi jimat daripada auto. Dan dia menyebabkan kita bersenam. Saya suka bersenam, kaki kedua bergerak, tak adalah malas kan. Bila kita bawa manual, kita tak akan main handphone. Untuk keselamatan kita. Sebab kita terpaksa fokus kepada memandu. Betul, saya suka bawa manual ni. Dia menyebabkan saya alert kepada persekitaran kan. Jadi tak leka lah, tak adalah nak jawab handphone ke, nak jawab WhatsApp ke kan. Bila memandu dia kena fokus, tak boleh nak pegang-pegang semua tu. Satu lagi, saya enjoy memandu. Satu, saya suka kereta manual. 3 kereta saya semua manual, 1 je auto. Lepas tu dia punya power kalau manual ni, nak memotong ke kan, bila ada emergency kan. Okay, nampak tak? Ada bonggol, masuk gear 1, imbang clutch, satu je. Dia kesilapan orang suku-sukaran untuk orang yang belajar manual. Dia nak tengok gear, lepas tu mata nak tengok RPM. Padahal mata tengok depan, dia tak boleh gerak-gerak pun sebenarnya. Ini hafal sebenarnya ni. Jadi sebelum memandu tu duduk dalam kereta, try masuk gear 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 tanpa melihat gear. Nampak? Mana saya tengok gear? Jadi untuk pastikan tak mati enjin kat sini, tekan clutch, masuk gear 1. Biarlah orang belakang nak marah ke apa, masuk guna gear 1. Sebab taman perumahan zaman sekarang semua penuh dengan bonggol. Jadi perlu menguasai macam mana nak apa ni, nak clear bonggol ni tanpa enjin mati. Jadi kalau tukar gear manual, satu tangan kat sini, satu tangan kat sini. Jangan pula dua-dua kat situ kan. Maksud saya empang signal tu wajib. Seronok. Lagi-lagi kalau ada dapat bawa kereta yang dah ubah suai kan. Biasanya lensa kereta lama kan yang menggunakan kuasa turbo, evolution lensa 1 hingga 9 semua manual. Nanti anda akan automatik belajar Helento. Tapi sebelum tu, sebelum belajar Helento, belajar blip macam ni. Helento ni bila dalam kegunaannya, bila dalam lita ya sebenarnya. Jadi untuk asasnya belajar blip. Tangan 3, 9. Kena ingat tu. Mata pandang depan, jangan pandang dalam. Sitting macam ni. Ini ya bawah anda punya palm ni. Dah betul lah tu sitting dia tu. Rasa macam dekat kan, tapi itulah penting. Sebab kita nak kawal kereta sebab kita tak tahu kan, bila mana ada kemalangan, kita nak elak lubang ke, nak elak objek atas jalan kan. Nampak tak? Tangan saya je ni. Satu ni
pegang. Dan jangan risau, kereta tu akan tegak nanti. Tangan kita ikut je sebenarnya. Ini membawa manual di kawasan yang parking lah, kawasan parking pasar raya guna 1G2 boleh di sini. Saya satu sebenarnya. Perlahan-lahan nak cari parking kan. Tak adalah slow sangat sampai enjin nak mati. Tekan clutch, tengok tangan saya. Nampak? Dia ikut kereta je sebenarnya. Kereta yang akan pusingkan. Jadi pada saya kan, tempat paling best nak belajar menu ni pergi masuk tempat kawasan jam macam ni. Memang kaki bersilat lah. Kaki dan tangan akan berlatih lah benda-benda macam ni. Macam ni kan, imbang gear kan. Satu G2 je guna tempat macam ni. Sempang depan ni memang dahsyat, susah nak keluar. Okey, tengok kiri kanan. Tangan dekat sini. Rasa dah clear baru gerak. Tengok dulu baru jalan. Nak berlumba dekat Lita, jangan atas jalan raya. Signal nak bagi masuk jalan besar. Nampak? Senang je bawa manual. Yalah, saya cakap senang sebab saya dah biasa. Saya dulu masa mula-mula pun boleh tahan juga nak nangis. Susahnya nak imbang. Sebab dulu kereta bapak saya kereta purba lah, dia punya clutch menu dia lain, bukan senang macam ni. Kereta MG cerita Piramli tu bapak saya, itulah kereta yang saya belajar. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang sebulan. Lepas tu dia suruhnya saya duduk sebelah, dia suruh bawa satu taman. Bawa lah, tak ada power steering. Saya ingat lagi pengalaman dengan bapak saya. Ni kita akan U-turn. Tengok cara saya U-turn macam mana pegang steering. Biasanya kita masuk awal lah, janganlah masuk lambat-lambat. Kita dah tahu depan tu nak U-turn, masuklah awal-awal. Signal. Okay, tengok teknik saya memperlahankan kereta dan kenapa saya blip. Okay, mata pada depan, ada orang jual mangga depan tu, buat brake. Masa tekan clutch tu blip sekali. Bahaya juga untuk orang yang tak mahir. Kalau tak mahir tak payah blip. Nampak tangan saya? Nampak satu keluar, satu pegang. Okey. Bila nak tukar gear? Rasa macam power terlalu cukup, tukar lagi. Tak perlu nak RPM sampai habis nak baru tukar gear. Itu lumba namanya. Jadi kalau auto dia automatik lah tukar. Dia akan kira torque. Okay, rasa torque ni perlukan gear tinggi. Torque makin rendah makin tinggi gear dia. Macam tu lah. Tak shock auto. Semuanya telah dikawal. Saya suka betul manual. Lagi-lagi kalau balik kampung tak guna highway kan, jalan kampung. Oh, seronoknya bawa kereta manual. Penat memang penat lah, tapi saya seronok memandu. Lepas tu shock tengok katakan ahli keluarga kita tidur semua kan, sebab teknik kita memandu ni tak tersenggut-senggut. Semua orang tidur. Jadi kita dengan jalan je. Okey, sampai di sini sajalah teknik memandu kereta manual. Asasnya lah. Daripada saya, Azril Nazli alias. Dan kalau ada orang cucuk belakang buat tak tahu je,
kita maintain kelajuan kita. Kalau dia nak potong, potong lah. Kat belakang saya ada satu Viva tak sabar-sabar nak potong. Tapi tak potong-potong juga. Ke ataupun anda ikut saya jalan-jalan masuk jalan kampung. Tak tahulah apa yang dia kerjakan Viva ni. Nampak saya drop gear. Tengok nampak bagi laluan kan. So bagilah laluan tu. Kalau clear baru masuk. Dekat kawasan Kota Waris sana tak ada kawasan parking lapang lah untuk belajar memandu. Dia kena sebaiknya, bestnya cari kawasan parking kan, belajar kat situ. Dekat Putrajaya best, kat belakang mahkamah tu, seluas-luas kapak untuk belajar parking. Kita break dulu. Kawasan ni bergegar. Jalan tak cantik. Nampak tangan saya tetap pada pukul 9. Tak adalah saya nak lepaskan tangan macam ni ke macam ni. Itu salah tu. Jadi kedudukan masih selesa. Senang nak capai gear, senang nak pegang. Macam ni nampak tak? Lepas pegang gear nak pergi ke steering. Mata memang kena pandang depan, tak boleh nak pandang dalam. Kena train mata anda tengok depan. Bukan tengok meter lah, tengok RPM kita berapa tukar gear, tak ada. Mata kena pandang depan. Contohnya anjing depan ni tiba melintas, tangan dah standby dah untuk mengelak kan. Tangan dan gear dah standby dah. Cuba lah katakan kita punya apa cakap, perhatian tak fokus kat depan, bahaya, macam-macam benda boleh berlaku. Betul, mata kena train pandang hadapan boleh. Jadi kalau anda datang daripada Kapcai yang guna clutch, tak tahulah sekarang ada lagi ke tak kan. Zaman saya dahulu, TZM, saya guna TZM ada clutch. Lepas tu sebelum TZM ada RZ pun guna clutch. Sama juga macam bawa kereta manual, sama je. Kat sini ada sekolah memandu. Nanti anda akan mengambil ujian kat tempat-tempat macam ni lah. Jadi kalau sekolah memandu ni kan, kalau bawa kereta manual kan murah kan kosnya. Saya sokong sangat kalau anda bawa manual. Kalau sempang jangan main keluar je, tengok kanan, kiri kanan dulu. Satu tangan kat gear, satu tangan kat steering. Dia satu seni menguasai gaya memandu ni. Memang seronok. Dia macam kita belajar silat, belajar kungfu ke, martial art ke. Jadi memandu ni adalah satu seni yang kita akan perfectkan over the time. Sebab ada orang memandu kena terpaksa. Macam saya memandu sebab saya minat memandu.
cara pegang steering. Dan dulu saya kaji juga kenapa orang zaman dulu pegang macam ni. Zaman dulu tak ada airbag, tu je sebenarnya. Dan zaman dulu tak ada power steering, sebab tu dia pegang macam ni. Dia dua tangan lah, jadi kuat lah kan nak pusing steering. Zaman sekarang semua power steering, sebab tu dia dah berubah ke pukul 3 dan pukul 9. Kalau pegang macam ni, airbag ada kemalangan ke apa, terlanggar, jadi airbag kena tangan anda ke atas, cedera tangan anda. Jadi kalau ke sini tak ada lah, dia terus direct ke anda punya muka lah kan. Best imbang clutch ni. Ibarat kita mengenal kereta. Dan kita nak tahu kat mana optimal RPM nak tukar gear. Lama-lama kita akan tahu kereta ni, oh kat sini dekat 2,500. Dia punya peak torque tu kat mana. Kiri kanan. Ni kena overlap lah sebab actually dalam lita pun orang pelumba akan pegang macam juga sama je macam bawa kereta betul. Cuma kereta lumba biasa rendah, seating ni rendah, steering ni dekat dengan dia lagi tinggi. Untuk road car ni steering rendah sebab mata nak kena depan. Tu helix untuk anda tengok kaki saya tadi kan. Masa tu kaki tu tarik kaki daripada throttle. Kita tak nak ada input. So ini dia, sampai sini sajalah tip-tip saya untuk bantu anda jadi pemandu yang lebih cekap dan menghargai kereta-kereta manual ni. Sampai sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.